Okey, baiklah kita sambung sikit lagi seterusnya. Boleh sambung lagi ni? Okey? Okey, boleh. Jadi kita sambung seterusnya dengan topik berikutnya iaitu biscuits and cookies. Yang mana topik biscuit and cookies ni kita sempat buat amalinya sebelum kita cuti tak lama dululah. Dah lama sangat dah kita bercuti ni. Okey. Jadi kita teruskan dengan topik hari ini iaitu biscuits and cookies. Okey, kita tengok kepada pengenalannya dulu. Okey. Cookies ni kalau ikut maksud dia adalah bermaksud kek kecil. Okey. Dia sama je. Kita secara umumnya biskut dan cookies ni kita buat, kita hasilkan menggunakan batter cake. Tetapi bezanya cuma batter biskut and cookies ni kandungan cecairnya kurang sedikit berbanding batter cookie. Dan dough biskut yang kita hasilkan adalah lebih pejal berbanding kek. Dan biasanya cookies ni lebih manis berbanding biskut dan kita bakar dalam pelbagai bentuk yang cantik lah. Okey, seterusnya kita tengok pula ciri-ciri biskut. Ada 3 ciri utama yang perlu ada pada biskut yang terhasil. Yang pertama kita tengok ciri A iaitu crisp, iaitu kerangupan. Okey, biskut ni dia akan menjadi rangup sekiranya dough yang kita buat itu kurang lembap. Kurang lembap bermaksud kurang cecair ataupun kurang kelembapan di dalam dough tersebut. Seperti mana nombor 1 tu, faktor yang menyebabkan dough kita kurang lembap dan dapat menyumbang kepada rangupnya sesebuah biskut itu adalah kurang cecair dalam adunan. Kebanyakan biskut diperbuat daripada dough yang sedikit keras. Dia tidak lembik. Selain untuk menyumbang kepada kerangupan, dough yang sedikit keras ini memudahkan kita untuk membentuk biskut kita. Okey, kandungan lemak dan gula yang tinggi juga menyebabkan dough kita menjadi sedikit kurang lembap dan menyumbang kepada kerangupan biskut. Dan yang ketiga, kelembapan biskut disejat semasa membakar kerana suhu yang kita gunakan untuk membakar biskut biasanya adalah suhu yang tinggi. Dan kita juga perlu ingat kita biasa bakar biskut dalam bentuk ataupun kepingan-kepingan yang kecil dan nipis. Itu yang menyebabkan biskut kita cepat masak dan cepat kering ataupun cepat kelembapan dalam biskut tu tersejat. Dan untuk mengekalkan ciri kerangupan pada biskut kita, kita mesti simpan dengan betul. Okey, biskut perlu akan menjadi lemau sekiranya menyerap lembapan. Jadi cara terbaik untuk menyimpan biskut adalah di dalam bekas yang kedap udara. Okey, ciri yang kedua pada biskut yang baik adalah softness ataupun lembut. Bagaimana kelembutan ini dapat dihasilkan adalah melalui kandungan cecair yang tinggi dalam biskut dan kandungan gula dan lemak yang kurang. Okey, kamu tengok nombor 3 tu dia tulis di situ penggunaan madu sirap pekat atau sirap jagung dalam adunan menyebabkan biskut kita menjadi lembut kerana gula mudah menyerap kelembapan dari udara. Jadi untuk menghasilkan biskut yang lembut, kita perlukan kandungan cecair yang tinggi ataupun kelembapan yang tinggi. Berbeza berbanding dengan ciri kerangupan tadi. Kalau kerangupan dia kurang kelembapan, tetapi untuk ciri kelembutan pada biskut kita perlulah kelembapan yang sedikit tinggi. Dan juga under baking, bermaksud tidak terlebih bakar. Dia kurang sikit. Bukan under baking bermaksud tidak masak. Dia kurang sikit masa membakar tu. Tidak overcook, tidak terlebih masak sehingga menyebabkan dia garing ataupun sedikit keras. Okay. Saiz yang besar atau tebal untuk mengekalkan kelembapan dan seperti tadi juga perlu disimpan dengan betul supaya kekal lembut dan tidak lemau. Dan ciri biskut yang baik, ciri ketiga adalah dari segi chewiness ataupun kekenyalan. Yang mana kekenyalan terhasil akibat daripada kandungan gula dan cecair yang tinggi tetapi mempunyai kandungan lemak yang rendah dan juga penggunaan peratusan telur yang tinggi. Dough biskut yang kenyal adalah dough biskut yang menggunakan telur yang agak banyak, lemak yang agak rendah dan cecair dan gula yang tinggi. Okey, tepung yang mempunyai kandungan gluten semasa proses menggaul. Bermaksud tepung tu dia ada gluten semasa kita menggaul tu.
dia menyumbang kepada kekenyalan sesebuah biskut. Jadi antara 3 ciri-ciri biskut ini, tidak semestinya ketiga-tiga ciri ini ada pada setiap biskut yang kita hasilkan. Dia bergantung kepada apa jenis biskut yang kita nak buat. Mungkin satu jenis biskut tu dia hanya ada ciri kekenyalan ini. Dia tidak ada ciri rangup dan tidak ada ciri lembut. Terpulang kepada jenis biskut yang kita hendak gunakan. Okey, seterusnya kita tengok pula dengan kaedah mengadun bagi biskut. Kita ada 2 kaedah mengadun yang utama. Yang pertama kita tengok kaedah putar selangkah ataupun one stage method. Ataupun kita gunakan kaedah, dia dikenali juga dengan nama all in method, all in one method, one stage method, benda yang sama. Yang mana kalau kita tengok nama tu saja, kita dah tahu bahawa kita masukkan semua bahan sekaligus ke dalam mesin pengadun. Dia berjalan serentak. Terus masuk je semua bahan, kemudian kita putar sekaligus sehingga bahan-bahan tersebut sebati. Tepung, gula, mentega, telur masuk sekaligus. Kita timbang elok-elok, ikut sukatan mengikut resipi dan kita putar sekaligus. Jadi prosedur untuk melakukan proses one stage method ni adalah pertama, bahan-bahan disukat dan ditimbang dengan tepat. Semua bahan mesti berada di dalam suhu bilik. Terutamanya mentega. Kalau kita nak gunakan, kita pastikan kita telah keluarkan terlebih dahulu supaya berada dalam suhu bilik lembut, senang untuk kita gunakan. Kemudian, masukkan semua bahan dalam mesin pengadun. Gunakan bentuk pedal, putar dengan kelajuan sederhana sampai sebati. Dan pastikan kita scrap di bahagian tepi mangkuk adunan supaya semua bahan diadun dengan sebati. Okey, kita pergi kepada kaedah mengadun yang kedua. Yang ni yang biasa kamu dengar. Kita selalu dengar dalam topik sebelum ni pun kita biasa dengar kaedah putar ataupun creaming method. Sama juga dengan kaedah creaming method untuk kek. Sebab dia memerlukan kurang cecair tetapi tidak perlu menambah cecair selang-seling dengan tepung. Air boleh dimasukkan sekaligus. Tapi seperti biasa untuk lebih selamat kita masuk sedikit demi sedikit lah. Okey, putar gula dan lemak dengan menggunakan senduk kayu atau mesin pengadun. Bila kita cakap tentang creaming method ni, pastikan perkara pertama yang kita buat adalah gula, lemak kita satukan dulu, kita putar dahulu sehingga dia sebati betul-betul menjadi adunan yang creamy. Okey, baru kita masukkan telur. Okey, masuk telur dan last sekali kita masukkan tepung sedikit demi sedikit. Dan kita kacau menggunakan kaedah kaut balik. Jangan kacau atau pukul adunan tersebut. Jangan banyak kacau. Kita just guna kaut balik supaya semua bahan tadi, tepung tadi dah bercampur sebati dengan kita punya adunan gula dan lemak yang awal tadi. Okey, prosedur untuk creaming method. Okey, bahan-bahan disukat, ditimbang. Okey, seperti biasalah, sama juga dengan yang tadi. Mesti dalam suhu bilik, masukkan gula, lemak, garam dalam mangkuk adunan. Okey. Bahan yang kita putar dulu adalah yang utama sekali lemak, gula. Ataupun kita nak tambah terus garam, rempah. Kalau ada gunalah dalam biskut. Mungkin macam cinnamon powder ke apa, kita boleh guna adun terus. Tapi yang pastinya creaming method, gula, lemak nombor 1 kita adun. Okey, tengok di situ. Untuk biskut yang ringan, putar sehingga adunan menjadi ringan dan gebu dengan memasukkan udara untuk menaikkan dough. Untuk biskut yang padat, putar sebentar sahaja. Okey, lepas dah siap putar lemak dan gula, kita masukkan telur dan cecair. Ejaan salah di situ ya. Kita masukkan telur dan cecair dan putar dengan kelajuan rendah. Dan akhir sekali kita masukkan tepung dan serbuk penaik. Kacau sehingga sebati. Okey, berikutnya kita tengok jenis-jenis biskut yang biasa dibuat. Kalau dinyatakan di sini kita ada 8 jenis biskut lah. Okey, jenis-jenis biskut ni dibezakan mengikut kaedah membentuk biskut tersebut. Ada 8 jenis kaedah membentuk biskut. Kita pergi kepada yang pertama. Ini yang kita pernah sempat buat amali dulu. Biskut yang pertama iaitu kaedah jejemput ataupun kita panggil drop. Biskut drop, dia dibentuk menggunakan sudu atau hujung jari. Kita ambil, kita jemputkan, kita bentukkan jejemput dengan menggunakan hujung jari kita. Okey, biskut jenis ini sesuai untuk bahan biskut yang mengandungi bahan seperti kekacang, buah-buahan dan coklat. Okey, kalau kita masukkan kekacang, coklat, buah-buahan,
ataupun chocolate chip dan sebagainya, kita sangat sesuai untuk buat kaedah drop ni. Sebab bentuk dia berbentuk bebas, tiada bentuk seperti kita guna biskut dalam acuan. Okey, jadi senang kita nak bentuk. Okey, biskut kedua adalah biskut press, sejenis biskut tekan. Okey, dough biskut perlu lembut supaya mudah dibentuk. Okey, dah siap dough, kita masukkan ke dalam pastry bag. Okey, dan kita pipekan dalam bentuk nozzle dengan menggunakan pelbagai bentuk. Jadi dough yang digunakan mesti lembut supaya senang nak bentuk. Kalau dough tu keras, kita payah nak pipe nanti. Okey, yang ketiga adalah biskut jenis bar, kepingan. Okey, biskut yang dibentuk dengan kaedah bar menggunakan dough yang dicanai dan dipotong menjadi bentuk kepingan yang panjang. Jadi kamu boleh tengok hasil kerja ataupun contoh gambar biskut dalam bentuk bar ni. Dia semuanya berbentuk segi empat sama lah. Ataupun nak buat segi empat tepat pun boleh. Bentuk dia kurang menarik lah semua sebab dia berkeping-keping macam tu sahaja. Dan yang seterusnya adalah biskut stencil. Biskut yang dihasilkan melalui seni ukiran di atas biskut yang telah dimasak sama ada menggunakan icing atau fondant. Jadi kita buat biskut dulu. Stencil tu bermaksud ukiran ataupun chop ataupun corak yang kita lukis di atas biskut yang telah dibakar terlebih dahulu. Corak tu ataupun tulisan, ukiran dan sebagainya tu kita bentuk, kita tulis menggunakan icing ataupun fondant. Stencil ini juga bermaksud kita tekap. Okey, kalau ada corak apa yang kita berkenan, kita letak atas biskut tu, kemudian kita tekapkan corak tersebut lah. Okey, yang seterusnya adalah biskut canai atau menggunakan kaedah membentuk secara terap. Kita panggil biskut roll. Okey, dibentuk daripada dough yang sedikit keras tetapi cukup lembut untuk dibentuk menggunakan acuan biskut ataupun cookie cutter. Dough dia tidaklah sangat keras tetapi tidaklah juga terlalu lembut. Dia sederhana saja. Yang keras sedikit tapi tidaklah terlalu keras. Jadi senang kita nak bentuk dia. Okey, yang terakhir yang ke-8 adalah biskut sejuk beku ataupun refrigerated. Diperbuat daripada dough yang dilipat dan disejuk beku sebelum dipotong. Okey, kalau contoh di sini adalah biskut klasik, biskut kita panggil biskut dam. Kita dah siap buat dough, kita canaikan, kita lapiskan dulu. Kalau kamu tengok ni warna dia coklat dan kuning. Kita selang-selikan lapisan kuning, lapisan coklat. Kemudian kita bentukkan dia menjadi satu bentuk seperti bar tadi. Kemudian kita keraskan dulu dalam peti sejuk. Kita keluarkan, kemudian kita potong. Sebab tu kita panggil dia sebagai bentuk ataupun kaedah membentuk dia adalah refrigerated. Okay, ini adalah langkah kerja untuk membuat biskut. Ini adalah basic ataupun asas setiap kali kita membuat biskut. Yang pertama, kita mencampurkan. Yang kedua, kita canai. Yang ketiga, kita terap. Yang keempat, kita bakar. Dan yang kelima, kita sejukkan dulu biskut di atas redai sebelum boleh kita bungkus. Jadi ini adalah step ataupun langkah kerja yang sama setiap kali buat biskut. Tetapi bergantung kepada jenis biskut apa yang kita buat. Kalau kita guna biskut canai tadi, ataupun biskut yang ada acuan, kita boleh terap. Dan kita boleh gunakan acuan. Kalau tak ada, tak perlulah. Okey. Jadi kita canai dough ikut ketebalan yang sesuai. Tabur tepung pada penerap sebelum diterap. Sama juga kalau kita nak torak, kita letak tepung pada penorak. Tetapi seperti biasa, harus diingat jangan terlalu banyak tepung. Sebab apa? Dia akan menyumbang kepada biskut yang keras apabila selesai kita bakar nanti. Okey, ini dia. Kita tengok kesilapan dan sebab dalam membuat biskut. Apa yang silapnya dan akibat kesilapan tu apa yang berlaku. Okey, kita pergi kepada yang pertama dalam kaedah one stage method. Kesilapan dia biskut keras. Kenapa biskut keras? Sebab pertama, tepung terlalu banyak digunakan. Tak kisahlah sama ada kita buat salah ikut resipi ataupun sewaktu kita menorak, membentuk ataupun di atas meja kerja kita terlalu banyak tepung. Jadi kita harus berhati-hati main dengan tepung. Yang berikutnya, udara kurang masuk semasa menyediakan dough. Dough diuli terlalu lama. Sebab tu cikgu pernah kata pembuatan roti, pembuatan pastry sangat sensitif dari segi masa, dari segi haba. Itu semua kita kena jaga. Okey, keduanya, kesilapan dia adalah biskut berubah bentuk. Okey, biskut berubah bentuk ni banyak faktor lah, banyak sebab. Antaranya
boleh baca di situ, udara banyak, adunan dough terlalu lembut atau lembek, biskut dikeluarkan terlalu cepat dari dulang pembakar, suhu ketuhar yang digunakan itu terlalu rendah. Okey, jadi ini menyebabkan biskut kita boleh berubah bentuk. Okey, yang seterusnya kesilapan adalah biskut liat dan keras. Ini disebabkan oleh suhu ketuhar yang terlalu tinggi, biskut kurang masak ataupun undercook. Okey, jadi di sini kalau kita tengok suhu ketuhar tu memainkan peranan dalam pembuatan biskut kita, dan sebab tu cikgu selalu pesan kita kena yakin, kena tahu betul-betul tentang ketuhar oven yang kita gunakan tu. Sebab ketuhar, kalau kebanyakan ketuhar dia berbeza mengikut brand masing-masing ataupun spesifikasi ketuhar tu sendiri. Kita tak boleh samakan ketuhar yang kita gunakan di rumah dengan ketuhar yang ada di bengkel contohnya. Sebab tu cikgu suruh sentiasa pantau dan tengok suhu ketuhar dan juga timing ataupun masa ketuhar tu masing-masing. Dia berbeza mengikut ketuhar. Okey, seterusnya kesilapan dan sebab kesilapan yang biasa berlaku menggunakan kaedah creaming method. Yang pertama, biskut keras. Sama juga macam tadi, sebab tepung terlalu banyak, udara kurang dimasukkan dalam penyediaan dough dan juga dough diuli terlalu lama. Dan yang lain juga sama dengan dalam kaedah one stage method tadi, biskut berubah bentuk dan juga biskut mengembang. Kesilapan yang berlaku disebabkan oleh kebanyakannya adalah disebabkan udara yang masuk terlalu banyak semasa menyediakan dough, biskut dikeluarkan terlalu cepat dari dulang pembakar, dan juga kenapa biskut mengembang? Ini diakibatkan oleh gula yang berlebihan dan adunan diputar terlalu lama. Jangan kita biarkan adunan kita diputar terlalu lama ataupun dengan speed yang terlalu laju, kerana ini akan menyebabkan biskut kita menjadi mengembang dan tidak cantik lah. Kalau kita biasanya biskut yang menggunakan kaedah acuan, kurang cantik lah kalau biskut tu kembang, tak ikut acuan yang asal tu kan. Dan juga suhu terlalu rendah juga boleh menyebabkan biskut kita mengembang. Dan itu saja untuk tajuk biskut and cookies ini. Jadi selepas ini, untuk kelas amali hari esok dan lusa, mengikut kumpulan masing-masing, cikgu akan letakkan tugasan ataupun assignment di Google Classroom. Kamu boleh tengok mengikut kumpulan masing-masing. Dan cikgu sekali lagi ingin ingatkan di sini, tugasan amali yang diberi sebelum ni, cream puff, cikgu ada terima beberapa tugasan daripada kamu semua. Hanya sikit segelintir saja yang menghantar. Okey. Kebanyakannya tak hantar, dan ada yang hantar tu tak lengkap. Dia hanya hantar laporan ataupun report amali sahaja. Tetapi pembuktian melakukan kerja amali dari segi video, dari segi video dan juga ataupun gambar tidak disertakan sekali. Jadi cikgu mahu yang mana yang belum hantar boleh hantar. Nama-nama yang tak menghantar tugasan PB seperti report amali, tugasan amali dan juga kuis kedua yang sebelum ni telah cikgu hantar kepada pengurusan pada hari Jumaat lepas. Tunggu sajalah tindakan apa yang akan diambil. Dan untuk hari ini, sekian untuk hari ini, dan tugasan bagi topik biscuit and cookies dan juga choux pastry tadi boleh tengok di Google Classroom, dan cikgu tunda masanya untuk menghantar sehingga jam 5 petang pada hari ini. Bukan setakat habis kelas amali saja, tapi dilanjutkan sehingga pukul 5 petang hari ini, Selasa. Jadi sekian sahaja, kita insyaAllah bertemu lagi untuk sesi kelas PDPR amali esok dan lusa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.